Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, hari ni aku nak santai sangat-sangat dengan korang sebab aku nak share pengalaman aku masa aku join paranormal. Aku bagi tahu dulu aku bukan tim paranormal, tapi aku pernah join beberapa kali dengan budak-budak paranormal ni lah. Ni salah satu cerita yang terjadi masa aku join diorang pergi kat tempat tu. And hari ni kisah dia bertajukkan aku pergi kat rumah kosong. Rumah ni memang rumah banglo besar di dekat Shah Alam, tapi aku tak nak mention dekat mana sebab aku pun tak ingat dah nama tempat tu. Tapi rumah ni dia tak famous. Dia tak macam rumah RM50 yang orang war-warkan orang nak pergi tengok kat sana, ghost hunter apa semua kan. Yang ni tak. Ni rumah ni dia macam tak ramai orang tahu. Maksudnya tak ramai orang serbu pergi rumah tu. Yang pasti rumah dia banglo besar, ada 3 tingkat, tetapi 2 tingkat ke atas, 1 tingkat tu dia kat bawah. Dia macam ruangan rahsia. Tapi tangga untuk masuk rumah tu dia ada 1 dan turun tu semua satu yang tangga yang sama. Maknanya daripada tingkat atas sampai tingkat bawah tu tangga yang sama. Hanya 1 tangga sahaja. So kisah yang aku nak share dengan korang ni masa starting kita orang sebelum pergi lagi kat rumah tu lagi, apa yang berlaku dan sampailah tiba dekat rumah tu. Jadi itulah kisah yang aku akan kongsikan dengan korang. So kita orang pergi dalam 10 orang kalau aku tak silap. Kita orang pergi 4 kereta. Tetapi dekat dalam tim ni ada 2 orang Cina tau. Jarang kan kalau macam tim paranormal Melayu tiba-tiba ada Cina juga nak join sekali. Tapi 2 orang ni memang dia sporting sangat-sangat. Dia tak, macam mana nak cakap, dia bukan Islam, tapi dia percaya je. Maksudnya dia percaya kewujudan benda tu dan dia pun sporting. Masa pergi tu ada 4 orang perempuan. Kalau 10 orang maknanya 6 orang lelaki. And yang pergi tu bukan yang jenis budak-budak terkinja yang tak tahu apa-apa sebab yang lain ni semuanya ada knowledge tentang alam-alam gaib ni. So ada seorang tu dia boleh merawat, ada seorang tu dia boleh berkomunikasi dengan benda tu secara direct, and ada seorang lagi tu dia macam tak tahu kelebihan dia apa, tapi dia ada sesuatu yang sixth jugalah, aku tak sure, aku dah tak ingat, tapi dia memang sedikit padu juga. Maksudnya kalau macam benda tu aku tak nampak lagi, dia dah rasa dah, dia dah suarakan benda tu sebelum aku nampak, faham tak? So tim ni memang best lah waktu join dengan dia tu, tapi aku tak kenal. Maksudnya kita orang pergi tu just pergi je, aku kenal 2 orang tu je, yang lain tu aku tak tahu pun. And kita orang pergi tu tak ada bertanya nama siapa tak ada. Aku pun dah tak ingat dah, aku just ingat lupa lah muka dia orang. Tapi itulah dia tim yang aku pergi. Okay, so masa perjalanan nak pergi tu, waktu first kali kita orang nak pergi ke sana, ada benda yang terjadi tau sebenarnya. Di antara 4 kereta yang kita orang naik tu, salah satu daripada kereta tayar pancit. Tapi dia tak pancit teruk pun. Waktu perjalanan tu, tiba-tiba dia parking tepi. So kita orang semua berhenti tepi. Kita orang pun turun. Dia orang lah yang tanya-tanya sebab aku kan tak rapat kan. So aku macam duduk-duduk tepi je lah. So kawan aku yang aku kenal di antara semua, yang 2 orang tu kan, yang di antara tim tu, aku tanya kat dia, kenapa tu? Dia kata tayar pancit. Sebab masa dia orang tengah jalan tu, tiba-tiba macam boom, macam bunyi ada langgar sesuatu kat tayar. Tapi dia orang try check lah kan ada paku ke apa ke kan, tak jumpa pun. Tapi dia orang rasa lah memang tayar dia orang tu macam pancit. Sebab bila perjalanan ke depan lagi tu, tayar tu macam tak stabil. Orang yang bawa kereta kan tahu benda tu. So terjadi peristiwa tu. Mula-mula adalah salah seorang daripada kawan ni kata, so macam mana nak cancel ke, nak patah balik ke? Tapi ada seorang lagi cakap, tak apalah, kita dah niat nak pergi kan. Kalau patah balik macam tak syok pula kan. So nak pergi juga. Last decide macam mana entah, terpaksalah naik 3 kereta sahaja. So kereta yang tayar pancit tu parking kat satu tempat, ada kat satu taman ni. Lepas tu dia roja kawan dia, suruh terong tengok, tukar tayar apa semualah. Settle pasal kereta tu, kita orang teruskan perjalanan untuk pergi ke rumah tu. Jadi kita orang pergi 3 kereta. Sampai saja dekat rumah tu memang besar sangat-sangat. Rumah dia colour putih. Memang dia tak nampak teruk tau. Dia tak nampak macam rumah yang orang kata rumah ditinggalkan lama. Tapi rumah tu hakikatnya memang dah ditinggalkan lama. Tetapi dalam rumah dia ada beberapa barang lah. Maksudnya macam setengah rumah-rumah tinggal dekat Malaysia ni, bukan setengah, kebanyakannya lah kan, memang takkan ada perabot. Kalau ada pun mungkin yang paling dah buruk sangat-sangat dah. Kalau ada yang cantik-cantik, orang dah kebas dah, memang takkan ada. Dia tak macam kat luar negara kan, rumah kongso abandoned house dia orang kan banyak perabot apa semua kan. Macam kat Malaysia tak ada kan. Tapi rumah tu dia ada beberapa barang. Contoh dia macam ada jam, lepas tu dia ada macam satu meja antik, adalah beberapa barang juga, tak banyak tapi ada.
And then dia ada macam replika hiasan lah, tak silap aku. Macam tu. So masa kita orang masuk tu pun rumah dia tak teruk. Tangga dia still okay. Dia macam taklah nampak season sangat. Padahal rumah tu dah ditinggalkan berpuluh tahun kot. 10 tahun ke? 11 tahun. Macam tu lah. Jadi salah seorang daripada kita orang ni, dia tahu beberapa cerita tentang rumah ni. Dia adalah cerita sikit-sikit apa semua. Dia tak ada kisah seram Dia bukan kisah rumah ni ditinggalkan sebab ada orang ni mati ke sekian-sekian ke, tak ada. Tetapi rumah tu jadi seram dan jadi tumpuan untuk tim tu pergi sebab dah beberapa kali peristiwa terjadi pada security yang jaga rumah tu. And security yang jaga rumah tu kawan kepada salah seorang daripada kita orang pergi tu. Dia lah yang cerita. Dia jaga walaupun rumah tu dah tak ada penghuni. Tetapi 5 tahun terakhir tu dia dah berhenti. Dia macam dah tak kerja lah. Sebab rumah tu memang tak ada orang. Dia just jaga, tapi dia orang tak buat macam mana, owner tu tak ada pun ambil orang gaji ke apa ke untuk kemas rumah tu. So hanya jaga luar rumah saja. Tak tahu apa motif dia. So security tu tugas dia untuk jaga rumah saja tanpa rumah tu dikemaskan. Maksudnya rumput-rumput kat luar semua dah berlalang apa semua pun tak dikemaskan. Maksudnya tak ada orang nak mesin rumput ke apa ke. So rumah terbiar tapi kena ada security. Tapi security tu jaga tak lama. Faham tak apa aku sampaikan? Jadi dialah yang cerita pengalaman-pengalaman sepanjang dia jaga kat rumah tu. Macam rumah tu walaupun terbiar, dia ada penghuni. Maksudnya ada yang hidup kat dalam rumah tu. Bunyi orang masak, bunyi orang bercakap, mengilai, macam-macam suara ada. Jadi security ni lah yang bercerita dekat salah seorang daripada kenalan yang aku pergi paranormal ni lah. So kat situlah yang dia menyatakan hasrat dia kepada tim dia ni untuk pergi ke situ sebab dia nak tahu. So waktu kita pergi tu, pintu dia sebenarnya kunci, memang tak boleh masuk tau. Tapi kita orang masuk secara tak baik lah. Kita orang masuk ke pintu belakang. Pintu belakang tu sebenarnya dia kunci, tapi boleh buka. Setiap yang kunci just letak tu. Yang depan memang dia lock habis kan. Aku tak tahu sama ada pintu belakang tu dah pernah ada orang ceroboh masuk ataupun sebaliknya. So kita orang masuk macam tu. Kiranya masuk rumah tu tak ada izin. Tapi kiranya rumah tu bertuan. Maksudnya sebab sebelum tu kan ada yang jaga, yang membayar gaji kepada security tu. Maknanya rumah tu bertuan lah. Cuma mungkin hujung-hujung lepas security tu dah berhenti, tak tahu apa jadi. Aku tak tahu cerita sebenarnya. So ini aku cerita mana yang aku tahu dan berdasarkan apa yang kawan di antara kenalan tu yang bercerita. Okay? So itu je lah cerita yang aku tahu. Selebihnya kalau ada salah ke apa ke tu semua tu, aku minta maaf sebab ini cerita yang aku dapat daripada tim tu sendiri. Jadi waktu kita orang masuk je kat dalam rumah tu, mula-mula tu saja aku dah rasa macam meremang bulu roma. Dia bukan mindset tau. Bila kau masuk tu auto dia meremang. Sebab kan sedangkan waktu sebelum aku masuk tu, pemikiran aku kosong. Aku tak ada pun macam takutnya nak pergi rumah tu. Tak ada. Aku tak terfikir macam tu langsung. Tiba-tiba bila masuk je, bila aku langkah masuk, sebab dia pintu belakang dia macam pintu, lepas tu dia macam gerbang. Dia macam kau terpaksa tunduk sikit macam tu baru boleh masuk. So nak masuk pun kena langkah dulu sebab dia punya bawah tu besi dia tu macam tinggi macam ni. So kau kena langkah kan. Jadi masa tu lah yang aku dah rasa memang tu. Aku cakap macam je rasa. Lepas tu orang belakang aku cakap tak berjalan je, tak ada apa pun, kita ramai kan. So antara 10 orang tu ada 2 orang tak masuk, 2 dia jaga kat luar. So 8 je yang masuk dalam rumah. Dalam rumah dia, bahagian bawah tu dia macam ada bahagian garaj untuk parking kereta belah tepi. Lepas tu depan ni dia macam dia tak tahu pintu apa sebab memang tak boleh buka. Tapi ada satu tangga kecil. Tangga kecil ni lah yang naik sikit tembus rumah. Lepas tu dekat dalam rumah dia ada tangga besar. Tangga besar tu lah yang turun sampai ke bawah tanah hingga 2 ke atas. Jadi tengah-tengah tau tangga tu. Jadi rumah dia dekat dalam tu, kat dalam ruang tamu. Korang boleh bayang dalam ruang tamu tu tangga di tengah, boleh turun dan naik. Lepas tu kat keliling ni kosong. So yang aku cakap ada beberapa barang tu kan, macam ada meja antik, lepas tu ada beberapa replika tu dekat bahagian ruang tamu yang bila kita orang dah naik sikit. So ruang tamu dia untuk naik ke atas, bila kita orang masuk daripada pagar rumah tu kena naik sikit. Tangga dia sikit, tangga kecil, lepas tu baru jumpa tangga besar yang menuju ke bawah dan ke atas 1, 2 ke atas kan. Lepas tu kita orang pun pusing lah tengok apa semua. Rumah dia macam tak ada teruk pun. Maksudnya tak ada yang patah-patah ke apa. Cuma adalah tingkap yang dah pecah. Lepas tu adalah bahagian tepi tu macam dah rosak-rosak sikit kan. Lepas tu kita orang pun pusing tengok apa yang ada semua kosong. Berlumut-lumut tu adalah, itu biasalah kan, rumah dah ditinggalkan. Cuma tak adalah seteruk rumah-rumah tinggal yang dah lama tu. So kita orang pusing-pusing. Masa tengah jalan tu ada seorang daripada kita orang ni, dia cakap macam ni tau.
tadi aku dengar macam ada orang berlari kat bawah. Jom kita turun bawah, dia cakap macam tu kan. Lepas tu yang kawan yang seorang tu, kalau kau dengar pun janganlah cakap macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Dia macam tegur lah, tak payahlah mention benda tu sebab kita dalam tempat dia. Lepas tu senyap. Lepas tu nak turun lah ke bawah. So first lepas kita orang dah masuk ruang tamu tu, kita orang akan turun ke bawah. Masa turun kat bawah tu, aku nampak ada satu kelibat jemaah ni, dia lari, dia laju tau daripada bawah. So masa nak turun tangga tu, waktu dah intai tu aku dah nampak dah. Dia berlari laju terus ke depan, warna hitam tau. Nampaklah macam ada rambut sikit tapi tak berapa jelas, laju ke tepi. Aku dah jadi macam tak sedar hati. Aku rasa macam malas lah turun kan. Aku takut benda-benda yang tak sepatutnya. So aku decide untuk duduk je dekat bahagian ruang tamu tu. Aku, kawan aku dengan 2 orang lagi yang lelaki. Lepas tu yang lain ni turun. Bila diorang dah turun, sampai separuh tu tiba-tiba ada suara tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali yang memang kuat. Lepas tu kita orang kat atas ni shocking lah. Alamak, diorang dah jumpa apa, Naik. Dia tu. Lepas tu semua menggelabah naik. Semua bila dah naik semua nak keluar lah. Lepas tu masa nak keluar tu, seorang lagi tu cakap, jangan keluar, relax, sabar. Okay, istighfar, sabar, dia cakap tu kan. Lepas tu semua tenang. Bila dah tenang, lepas tu ada yang seorang tu dia memang baca beberapa doa. Lepas tu dia tengah relax, pusing, lepas semua kita orang pun duduk diam. Kita orang duduk diam je. Tapi kita orang tak berdiri. Kita orang memang duduk bercangkung. Kita orang duduk diam. Termenung, lepas tu kawan tu tengah baca beberapa doa, kita senyap. Lepas tu bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki tu daripada bawah tau. Seolah-olah tapak kaki tu datang naik ke atas. Iaitu bukan aku je dengar. Semua dengar. Mungkin ada 2-3 orang lah tak dengar. Tapi yang lain tu memang dengar. Kita orang kan ada 8 orang dalam rumah. Memang dengar jelas. Lepas tu tapak kaki tu makin lama dia makin slow. Bila kita rasa dia makin kuat kan. Bila dah dengar kuat tu, terakhir sebelum dia nak slow tu, kuat betul-betul kuat yang beza daripada yang awal. Baru dia bunyi slow. Tap, tap, tap. Macam tu kan. Lepas tu kawan aku ni yang ada salah seorang yang perempuan ni, dia terlalu takut tau. Dia macam dah menggigil tangan dia macam tu kan. Lepas tu yang lelaki tu cakap kat aku, kau tenangkan dia sikit, jangan bagi dia terlalu takut. Sebab risau kan, perempuan kau kena histeria apa semua kan bahaya. Lepas tu aku cakap, aku cirikan dia, aku cakap tak ada apa weh, kau relax je, kau anggap macam tak ada apa-apa ke. Aku cubalah nak bagi dia tak ni kan. Lepas tu aku cakap, ataupun kau nak keluar. Lepas tu dia cakap tak apa-apa, aku okey. Sebenarnya antara kita orang yang perempuan ni, mesti korang akan pertikaikan, kalau dah takut kena pergi. Okay, sebenarnya antara kita orang ni, kita orang pergi sebenarnya sebab kita orang semua ni jenis yang suka ke arah ini. Tetapi bila terlalu takut, benda ni tak dinafikan. Bila kau terlalu takut, akan terasa macam menggigil, kita akan rasa macam berdebar-debar. Lepas tu kita jadi macam apa yang akan mendatang ni, sebab kita tak nampak benda tu tau. Masa tu bunyi tu jelas, jadi kita tertanya-tanya ke manakah arah tu, siapa bunyi tu, macam tu. Bila banyak tanya, automatik perempuan tu jadi macam takut yang kawan aku tu. Lepas tu dah tenang semua, okey. Dia bukanlah seorang yang memang terlalu takut. Maksudnya kita orang yang pergi ni bukannya semata-mata nak cari pasal lah. Dia orang takut tu sebab dah memang sampai tahap ketakutan tu. Bukannya mengada-ngada ke menyusahkan orang ke apa. So aku cakap lah, aku takut korang menghungkai benda lain, so jatuh fitnah pula kat kawan aku tu. So aku jelaskan benda tu, okay. Lepas tu bila dah jadi macam tu, tapak kaki tu bunyi senyap dah tak ada bunyi. Lepas tu kita orang pun bangun. Bila bangun nak masuk kat satu ruangan bilik ke dapur, aku tak sure, kita nak masuk ke ruangan tu, tiba-tiba bunyi bam, macam ada benda jatuh, macam ada papan jatuh macam tu lah. Bunyi tu datang daripada tingkat atas. Yang kita orang kan kat level tengah. Jadi rumah tu kan 3 tingkat, bawah, tengah, satu lagi kat atas kan. So bunyi macam tu kuat sangat. Lepas tu kawan aku cakap tak apa. Bukan kawan aku, yang salah seorang tu lah, dia cakap tak apa, relax dulu, sekejap lagi kita naik atas. Aku pun cakap okey. Lepas tu kawan-kawan lain pun okey. Masuk je dekat ruangan tu, terus macam pintu tu, dia ada pintu tau, macam mula-mula masuk ruangan tu dia macam just gerbang biasa. Lepas tu ada satu pintu untuk menuju ke koridor. Maksudnya mungkin pintu tu untuk orang masak kat luar ke tak tahu. Pintu tu tertutup kuat. Lepas tu terus macam ada bunyi suara macam gerrrr macam tu tau. Lepas tu adalah dia orang cakap angin kot. Padahal rumah tu memang dah kedap tau. Maksudnya dekat dalam tak adanya ruangan untuk angin masuk tiba-tiba apa semua. So benda tu memang gangguan lah. Jadi aku tak heran pun sebab kita datang kat situ pun dah memang, yelah kita nak tengok kan. Maksudnya dia pun kau nak tengok aku sangat kan, aku bagi kat kau. Mungkin macam tu kan. Jadi tak heran lah kalau kena gangguan tu. Jadi bila dia jadi macam tu, kita pun macam nak tahu benda apa tu kan. Aku pun intai, tak nampak apa-apa clear. Lepas tu pergilah kat ruangan atas. Bila kita dah naik tingkat 3, yang paling atas tu, yang tempat bunyi pop tadi tu,
kita orang cuma nak cari benda apa yang bunyi tadi kan, tapi tak ada pun, tak ada apa-apa yang jatuh, shilling semua okey, tak ada masalah apa-apa kat atas, cuma ada sikit leaking lah bahagian tepi tu. And bahagian tepi tu dia ada satu macam lumut macam hijau-hijau penuh kat situ. And dekat situ ada satu macam nak kata lilin tak, tapi macam cocok-cocok, tak tahu apa dia. Tapi aku nak cakap kalau orang puja pun macam tak logik, sebab rumah tu memang macam tak ada orang masuk tau. Tak ada nampak pun tanda-tanda rumah tu macam ada contoh macam orang duduk buat benda-benda tak elok ke, ataupun orang risau gam ke, tak ada, memang tak ada tanda, sebab dia tak nampak pun sambal sarap, tak nampak pun conteng-conteng ke apa kan. Jadi tak tahu nak cakap itu benda apa. So masa kat tingkat atas tu, ada salah seorang kawan aku ni, dia pergi ambil yang replika kat tingkat bawah tu. Dia pegang sekali kat atas. Lepas tu dia cakap macam ni, ni aku try baling kat bawah, nak kita tengok kan, ada tak yang menyambut macam tu kan. So salah seorang yang tadi kan aku cakap ada 2 orang Cina kan yang join kan. So salah seorang Cina ni, dia tunggu kat tingkat 2. Maksudnya kita orang kat tingkat 3, dia tunggu kat tingkat 2. Jadi kawan aku kat atas tu nak baling barang. Dia macam nak main-main lah, macam tu lah lebih kurang. Aku macam tak tahu apa yang dia orang nak cuba buat masa tu. Lepas tu tiba-tiba kecoh, sebab aku tak alert, aku tak tengok apa yang dia orang buat. Aku pergi kat tempat lain kot, tiba-tiba kecoh. Semua naik atas. Bila semua naik atas, semua dah berkumpul kat tingkat atas tu, 8-8 dah ada kat tingkat atas kan. Lepas tu yang kenalan yang Chinese ni kan, dia cakap macam ni lah, benda tu tak ada. Dia kata macam tak ada. Maksudnya kawan aku tu daripada atas dia baling barang kan. So yang Chinese ni dia tak dapat barang tu. And barang tu tak nampak jatuh, suddenly barang tu hilang. Faham tak? Macam pelik kan. Maksudnya bila member aku tu dah baling daripada tingkat atas, sepatutnya yang Chinese tu dia sambut lah benda tu kan. Tapi jatuh pun tak ada, dia tak nampak. And bunyi pecah pun tak ada. Sebab replika tu macam lebih kurang macam kaca yang campur dengan tanah liat tu. Kaca tanah liat apa ke. Tapi kiranya kalau dia jatuh memang bunyilah pecah. Tetapi yang peliknya, bila kawan aku tu baling, yang Chinese tu tak dapat tangkap dan tak nampak pun benda tu jatuh, tapi benda tu tak bunyi pun pecah. Pelik kan? Lepas tu yang diorang gelabah naik atas semua. Lepas tu yang kawan ada seorang lagi di antara 8 orang tu, susahlah aku nak cakap sebab aku tak ingat nama. Ada seorang lagi yang bukan di antara yang tu, dia cakap macam ni, kenapa ambil barang tu? Kenapa kau sentuh barang rumah ni? Kan aku dah cakap jangan sentuh. Macam tu lebih kurang dia marah-marah. Lepas tu kata tak ada apa, jomlah kita turun. Masa kita orang nak turun kat bawah tu, betul-betul ramai-ramai turun kat tangga. Ke tangga dia tengah-tengah kan. Betul-betul kita orang turun-turun sampai kat separuh jalan tu kan, bunyi pecah. Kecang macam tu. Lepas tu semua terkejut. Cepat-cepat kita orang turun. Kita orang memang decide nak keluar daripada rumah tu lah. Sampai kat tangga kecil untuk turun balik ke bawah untuk sampai ke garaj tu kan. Kan aku cakap ada satu lagi tangga kan. Jadi masa kita orang turun tu, tiba-tiba yang kat belakang ni kawan last sekali, ada yang budak paranormal ni yang last sekali yang kat belakang tu, tiba-tiba dia macam menjerit. Kita orang memang dah ke depan. Aku memang dah ke depan. Aku di antara yang ketiga keluar. Maksudnya kita orang memang laju je turun ke bawah. Yang belakang sekali tu dia menjerit. Dia macam, weh tunggu aku. Dia cakap tu kan. Lepas tu semua pandang belakang. So aku dengan kawan aku yang perempuan, kita orang turun. Lepas tu ada seorang dua lelaki macam tu pun ikut kita orang turun. Yang jerit tunggu tu, yang lelaki yang ke belakang kita orang dengan yang Chinese tu pergi naik atas, pergi tengok dia. Dia bergerak sendiri. Aku tak nampak tahu benda ni sebab aku kat bawah, aku tak naik atas. Dia pergi, dia tengok, ni dia orang cerita balik lah lepas kita orang dah keluar. Kawan yang menjerit tu, dia dah ke belakang. Dia dah macam seolah-olah kena tarik, tetapi tak ada orang yang tarik. Tapi dia bergerak laju ke belakang sampailah dekat pintu ruangan macam nak masuk bilik macam tu. Tapi pintu ruangan tu, pintu tu dah tak ada, dah patah. So sampai kat situ je dia berhenti. Lepas tu bila dia berhenti macam tu, dia kata tolong. Lepas tu bila elok dia terberhenti kat depan pintu tu, dia terbatuk-batuk. Lepas tu batuk dia macam ada keluar cecair. Bukan darah, bukan muntah, tak tahu apa dia cecair tu. Lepas tu salah seorang daripada tu baca doa kat dia, rawat dia semua, dia pun muntah. Dia muntah tu keluar macam nyamuk tu tak, macam haiwan-haiwan kecil lah yang terbang-terbang tu kan. Okey, lepas tu angkat dia bawa turun, bawa keluar. So bila semua dah keluar, tu yang diorang cakap, diorang cerita balik apa terjadi tu. Kan mula-mula yang turun, aku dengan kawan aku perempuan dengan ada lelaki yang turun kan. Kita orang yang turun dulu. So yang lebih lagi 4 ke 5 orang aku tak ingat dekat atas tolong budak yang jerit tu. So masa kita orang turun, kita dah terkejut dah. Kan ada 2 orang yang tunggu dekat luar kan. Aku cakap tu kan. Yang 2 orang tunggu kat luar tu, seorang tu dia duduk kat security punya tempat. Dia duduk keras macam ni. Lepas tu salah seorang lagi tu duduk dekat rumput. Betul-betul rumput tu dekat dengan satu pokok. Bukan pokok pisang, aku tak tahu pokok apa tapi tinggi juga. Dia duduk kat pokok tu, duduk bersila kan. Lepas tu tangan dia macam ni. Dia
duduk bersila di tangan macam ni. Lepas tu masa kita orang keluar, kita kan dah gelabah sebab seorang tu dah jadi macam tu. Bila ramai-ramai turun kan, kita macam terkejut, apa hal tu kan, kenapa dia duduk kat situ kan, yang seorang tu. Kita orang tak nampak lagi yang duduk kat security tu, kita orang nampak yang duduk kat rumput tu, dia buat tangan macam tu kan. Lepas tu macam orang nak buat yoga. Lepas tu kan kita orang tengok, nak tegur ke? Aku macam dah pelik sebab aku tak nampak jelmaan apa-apa pun yang ada di sebalik dia kan. Kita orang pun kata, tak apa, tunggu yang atas dulu. Sebab yang atas tu yang jenis yang boleh berawat apa semua. Tunggu diorang turun. Bila diorang dah turun, baru macam kita orang beritahu, dia tengok tu, dia duduk kat situ. Tapi masa tu tak nampak lagi tau yang duduk kat security tu. Lepas tu, salah seorang daripada yang turun tadi tu, yang boleh merawat tu, dia pergi kat dia. Dia baca, dia tiup dekat umur kepala. Sebab yang duduk kat situ tu lelaki tau. Lepas tu dia tersedar. Bila dia tersedar tu kan, dia macam terpinga-pinga. Kita kat mana weh? Dia tu. Dia macam tak ingat. Langsung dia tak ingat kita pergi kat rumah mana, apa semua. Macam pelik kan. Lepas tu dia kata, mana seorang lagi? Aku tak ingat nama dia apa. Contohlah dia tanya Joe. Contoh mana Joe semua. Aku tak tahu tadi aku tak tahu. Aku memang tak sedar apa-apa. Dia memang nampak sangat-sangat blur. Bukan macam buat-buat Lepas tu yang diorang yang lebih ni, yang beberapa orang yang boleh merawat ni, dia pergi cari seorang lagi tu. Pusing lah. Pusing. Tak jumpa. Lepas tu dah lama sikit tu baru macam perasan. Sebab dekat security tu dia macam ada pagar tau. So terlindung sikit tak nampak. Lepas tu baru nampak yang si Joe tu tengah keras macam tu. Kita orang semua nampak. Lepas tarik si Joe tu keluar, berat. Joe ni nama panggilan tau. Bukan nama betul Lepas tu dah tarik si Joe tu keluar, memang berat sangat-sangat. Kena 2-3 orang enggak tarik tolak dia. Lepas tu bawa dia ke tepi. Kawan yang seorang tu dia bacakan beberapa ayat, lepas tu dia minta air, lepas tu dia lap kat muka orang tu. Begitu dia lap lah, aku nampak satu jelmaan lembaga besar sangat-sangat dia keluar daripada badan si Joe ni. Dia keluar macam, bukanlah nampak exactly dia keluar tau. Dia macam daripada belakang tu dia pergi. Dia nampak lah pergerakan benda tu. Dia bergerak, dia pergi ke tepi, lepas tu hilang. Lepas tu aku cakap, benda apa yang hitam tu? Lepas tu yang merawat tu dia cakap, jangan cakap macam tu. Dia bagi hint kat aku, jangan cakap lah, sebab dia pun nampak benda tu. Jadi apa yang dia nampak dengan apa yang aku nampak sama. Lepas dia peristiwa tu dah settle semua, dah baca-baca doa apa semua, jadi lengkap lah kita orang 10 orang. Kita orang pun keluar daripada rumah tu, tutup pagar. Lepas tu kawan tu ending tu dia macam baca-baca doa. Lepas tu macam adalah ayat dia kata minta maaf, tumpang apa benda aku tak ingat kan. Lepas tu kita orang pun nak balik. Masa kita orang nak balik tu, on the way tu kan kita orang naik 3 kereta, sebab satu kereta kan dah rosak. So masa nak balik tu, salah satu daripada kita orang nanti kereta kat depan tu, macam aku duduk kereta belakang, kita orang kereta belakang sekali, so 2 ke depan. Kereta yang pertama tu tiba-tiba bagi signal tepi, berhenti. Jadi kita orang pun berhentilah. Bila semua dah berhenti, turun tanya kenapa ni berhenti apa semua-semua. Kereta yang pertama tu berat. Dia cakap aku tak boleh tekan minyak, tak pergi jauh pun dia tu. Berat sangat-sangat. Padahal kereta tu kita baru juga. Dia kata berat tau, dia tak boleh nak bawa. Lepas tu kawan tu, ada salah seorang daripada kawan kita orang ni, dia cakap tak apa, biar aku bawa kereta. So tukar. Lepas tu gerak lagi. Gerak tak sampai beberapa meter macam tu berhenti balik kat tepi. Dia cakap berat kan. Lepas tu kita orang semua macam pelik. Lepas tu yang ada yang boleh membaca buang-buang benda ni semua, dia katalah ada benda ke? Lepas tu tengok dalam kereta tak nampak. Lepas tu dia tanya kat aku, kau nampak apa-apa semua? Aku pun tak nampak kan. Lepas tu aku macam, kenapa kan? Lepas tu barulah macam aku terdetik. Macam aku cakap, ni mesti ada yang tak kena. Takut orang-orang di antara kita kot. Aku pun tak tengok di antara kita semua. Tak ada pun yang macam ada benda kat belakang ke, ada yang bertinggik ke. Apa semua pun tak nampak. Lepas tu aku macam, kenapa semua tak tahu. Sampailah terjadi satu peristiwa di mana masa kita orang nak masuk kereta masing-masing tu. Sebab macam kata, tak apalah gerak slow kan. Masa kita orang nak masuk dalam kereta masing-masing tu, salah seorang daripada lelaki ni, dia punya rokok terjatuh. Bila rokok dia terjatuh, masa dia nak ambil tu, aku tertengok dia. So aku nampak macam ada tangan yang sentuh tangan dia. Bila tangan tu sentuh tangan dia, masa dia nak ambil rokok tu kan, dia macam aduh macam tu. Dia ingatkan tangan dia terkena dekat bahagian kereta. Bawah kereta kan macam panas kan. Dia teringat kan tangan dia terkena macam tu. Lepas tu aku terus bagi tahu kat yang orang boleh ubat tu. Aku cakap, benda tu kat bawah kereta. Rasanya dia duduk kat bawah kereta. Lepas tu bila dah cakap macam tu, barulah yang kawan yang boleh berawat tu, dia pun baca doa. Dia baca, dia betul-betul tuju dekat bawah kereta tu. Lepas pada tu alhamdulillah kereta lancar, tak slow, dah jadi macam boleh bawa macam biasalah. Maknanya tak berat dah lah kan. So itulah dia perjalanan waktu kita orang pergi kat rumah banglo tu. Rumah tu aku tak ingat dekat mana, section berapa aku tak ingat. Tapi rumah tu memang rumah yang ramai orang tak tahu. Rumah tu sebenarnya rumah yang agak sedikit seram lah. Tapi tak tahu sekarang ada ke tak. Sebab ni
berlaku pun dah lama beberapa tahun yang lepas. Aku pun tak tahu kisah sejarah rumah tu, and masa kita orang lepas pergi tu adalah aku macam try Google. Aku rasa macam tak jumpa pun rumah tu. Aku tak tahu sebab rumah tu kan rumah yang orang tak tahu rumah tu sebenarnya rumah berhantu. Tak tahulah kalau di antara korang yang dengar cerita aku ni boleh syak rumah tu rumah yang mana ke, tak tahu. Tapi tak payahlah pergi cari pasal ke apa semua, sebab pengalaman aku yang lepas tu orang kata sebagai pengajaran dalam hidup aku. Bukanlah bererti kita pergi kat situ kita sombong nak cari pasal ke apa, tak. Sebab masa tu aku pergi tu pun sebab niat aku sebenarnya aku nak tahu, aku macam teringin nak tengok, aku macam yalah jiwa muda kan. Tapi sekarang kalau sekadar nak pergi untuk nak terjah sana sini semata-mata untuk konten, semata-mata untuk share dengan korang, pergi kat tempat berbahaya apa semua, tu memang tak lah kan aku nak buat benda tu. Cuma ni pas kisah aku share dengan korang. So lepas ni yang mana paranormal semua nak pergi, boleh pergi tapi berhati-hati. Kena pergi dengan cara elok, minta izin ke, cari tahu kat mana rumah tu, tempat siapakah yang menjaga. Jangan main terjah je sebab kita tak tahu kan, sebarang kemungkinan boleh terjadi. So pengalaman aku ni, apa yang aku boleh sampaikan kat sini, setiap apa yang kita nak buat tu biar betul niat kita. Jangan kita pergi tu niat untuk orang kata yelah nak menyombong. Lepas tu ada setengah orang macam semata-mata demi konten tu dia sanggup mengorbankan ketakutan yang ada. Macam tu tak perlu pun sebenarnya benda-benda tu semua. Sebab benda tu dia pun ada life dia. Dia pun ada alam dia sendiri kan. Kehidupan dia, di mana dia pun kalau dia tak kacau kita, buat apa kita nak kacau dia. Umpama macam tu lah. Tapi silapnya dekat situ mungkin sebab yang Chinese tu dengan yang kawan aku tu dia pergi main baling-baling benda tu. Sebab biasanya kalau kita pergi tempat-tempat macam tu, tangan kita jangan nak menggatal sangat, pegang tu pegang ni. Lepas tu kita jangan, mulut kita jangan capui sangat. So benda-benda tu kita kena berhati-hati. Dan kalau nak pergi tu biasanya paranormal memang dia akan ada beberapa orang yang boleh merawat. Kalau jenis yang budak-budak acah-acah tunjuk hebat, aku tak pernah tengok hantu. Aku nak tengok hantu tu tak payahlah. Sebab kalau korang pergi kan menyusahkan orang lain lagi. Kan tak pasal-pasal pula hilang ke apa ke, jenuh pula orang-orang tua lain, ustaz apa semua nak kena libatkan diri untuk korang. So sebelum nak buat sesuatu benda tu, berfikir dulu, okey? Sampai di situ saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan, ada terkasar bahasa, tergores hati mana-mana pihak, aku minta maaf sesungguhnya. Yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kesilapan tu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.